Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat menyambung kembali tadabbur ringkas surah Yusuf, yang mana insya-Allah pagi ini kita akan mengulangi sekali lagi bacaan ayat yang ke-11 muka surat 98 nota bercetak, yang mana kita telah pun memasuki adegan yang ketiga. Kita bacakan ayat yang ke-11 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ayat yang ke-11 adalah ayat yang menunjukkan kepada bagaimana anak-anak Nabi Yaqub mencari jalan untuk membawa Yusuf keluar daripada rumah bapanya. Mereka mengatakan, wahai ayah, mengapa ayah tidak percaya kepada kami tentang Yusuf, sedangkan sesungguhnya kami sentiasa ikhlas mengambil berat tentangnya. Okey, ayat ini tuan-tuan dan puan-puan, kita mendapati anak-anak Nabi Yaqub ni, mereka telah membuat satu jaminan. Mereka telah menegaskan, mereka kata mereka ini sayang dan ambil berat kepada Yusuf. Baik, kita masuk ayat yang ke-12 muka surat 100. Arsilhu ma'ana ghadan أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Yang kedua, mereka mengatakan, mereka pujuk ayah tu yang Yaqub. Mereka kata arsilhu ma'ana ghadan. Mereka kata esok biarlah Yusuf tu pergi bersama-sama dengan kami. Untuk buat apa? Yarta' wa yal'ab, supaya dia boleh bersukaria dan dia boleh bermain-main dengan kami. So anak Nabi Yaqub ni, mereka tahu susah nak bawa Yusuf ni keluar ni. Jadi mereka membuat cara yang kedua dengan pujuk bapa mereka, supaya Yusuf ni janganlah biar dia duduk dalam rumah je. Jadi biar dia keluar, dia main-main dengan kami. So dia bolehlah bergembira dengan kami. Kemudian mereka memberikan jaminan yang kedua, wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami akan benar-benar menjaga dia sebaik-baiknya. Okey, ayat ini tuan-tuan mendapati anak-anak Nabi Yaqub ni, dia cuba yakinkan Nabi Yaqub ni dengan menggunakan dua jaminan, dan mereka menggunakan dua penegasan. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok dekat ayat nombor 11,
ada perkataan wa inna, lepas tu ada huruf lam, la nasihun. Kalau ayat 12 mereka guna juga penegasan wa inna, lepas tu ada huruf lam, la hafizun, la nasihun, la hafizun. Okey, berdasarkan dua ayat ini, apa yang kita dapat pelajari pada pagi ini? Okey, muka surat 101. Pelajaran yang pertama kita dapat belajar daripada dua ayat tersebut, orang yang benar-benar hasad, dia akan berusaha mencari jalan macam mana nak melaksanakan hasad itu. Ni orang yang memang dah hatinya dah hasad sangat, so dia akan cari jalan macam mana nak bawa Yusuf ni supaya dia keluar daripada rumah mereka, rumah Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Yang kedua, kita dapat belajar anak-anak Nabi Yaqub ni mereka bijak. Mereka pandai menggunakan teknik penegasan untuk meyakinkan seseorang. Sebab tu saya katakan, kalau tuan-tuan baca pada ayat 11, mereka menggunakan taukid, penegasan dekat inna, lepas tu mereka gunakan huruf lam, la, sebelum kata nasihun tu ada la. Begitu juga ayat nombor 12. So dia convince bapak dia. Okey, kita tengok ayat nombor 13. Apakah reaksi jawapan daripada Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam? Qala inni la yahzununi an tadhhabu bi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhib wa antum anhu ghafilun. Ayat 13 adalah jawapan Nabi Allah Yaqub kepada anak-anaknya. Okey, dalam ayat ini ada dua sebab mengapa Nabi Yaqub tidak mahu mereka membawa Yusuf keluar berjauhan dengan beliau. Nabi Yaqub kata inni la yahzununi. Nabi Yaqub kata kalau kamu bawa dia keluar dari rumah ni, ia akan menyebabkan aku ini menjadi sedih. Dia kata akan menyedihkan aku. Sebab yang kedua dia kata, dan aku bimbang dia akan dimakan oleh serigala ketika kamu lalai daripada menjaganya. Nabi Yaqub kata, yang kedua aku takut kamu duk asyik main, leka bermain, kamu lupakan dia, akhirnya dia dimakan oleh serigala. Okey, kalau kita tengok dua sebab ni, sebab apa sebenarnya yang paling utama? Sebenarnya sebab dia tak boleh berpisah dengan anaknya Yusuf. Okey, tapi ada dua sebab. Okey, daripada ayat 13 ni ada banyak pelajaran kita boleh ambil. Okey, buku surat 103 bagi nota yang bercetak, yang slide, yang PowerPoint, PDF tu saya tak pasti nombor berapa sebab dalam laptop saya dia tak boleh buka. Okey, tapi tak apa. Okey, kita tengok pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama yang kita boleh ambil, sedih dan takut. Sebab Nabi Yaqub kan ayat 13 tadi dia sedih kan, kalau bawa Yusuf jauh dari dia. Lepas tu kan dia takut nanti Nabi Yusuf ini dimakan oleh serigala, merupakan sifat fitrah seorang manusia walaupun dia seorang nabi. Nabi Yaqub seorang nabi, tapi kenapa dia sedih kalau bawa Yusuf keluar? Menunjukkan dia tu memiliki sifat apa? Sifat kemanusiaan. Nabi Yaqub juga ada perasaan takut kepada perkara-perkara yang boleh membahayakan anaknya. Jadi kat sini kita dapat belajar Nabi-Nabi dan Rasul ni mereka memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Jadi kalau ada orang kata Nabi tu dia tak pernah sedih, dia tak pernah takut, jawapannya adalah tak benar. Okey.
Pelajaran nombor 2, sedih dibenarkan dan tidak berdosa bagi orang-orang yang bersedih. Betul kalau ada orang kata tak boleh sedih, berdosa sedih. Jawapannya tak. Bersedih itu dibenarkan di dalam agama. Cuma yang tak dibenarkan pada macam mana cara dia bersedih. Itu perlu dibincangkan. Pelajaran nombor 3 kita dapat belajar. Berjauhan dengan anak-anak ada kala boleh menyebabkan kesedihan kepada ibu bapa. Betul tak? Anak yang dia sayang ni tiba-tiba nak bawa jauh dari dia, so ibu dan ayah boleh jadi sedih. Tuan-tuan sedih tak anak jauh-jauh? Tapi pendam sedih tu kan. Nanti kita tengok tindakan selepas tadabbur sekejap lagi. Okey. Pelajaran nombor 4, sikap lalai boleh mendatangkan bahaya dan membawa kepada mudarat. Careless kan? Lalai boleh datang bahaya. Seperti mana Nabi Yaqub kata, kalau korang leka bermain, nanti takut dia dimakan oleh serigala. Okey, 4 pelajaran. Okey, apa yang kita perlu ambil tindakan setelah kita memahami pengajaran-pengajaran berdasarkan kepada 3 ayat tadi? Okey, nombor 1, muka surat 104. Kalau kita mengetahui hati bapa ataupun hati ibu ni boleh menjadi sedih, maka sepatutnya anak-anak Nabi Yaqub tadi, sepatutnya dia tahu kalau bawa Yusuf keluar pergi bermain, ayah dia akan jadi sedih. Sepatutnya anak-anak kena buat apa? Menghindari sedaya upaya mana-mana perbuatan yang boleh membawa kesedihan kepada ibu bapa. Sepatutnya anak ni dia kena faham. Dia boleh faham isyarat tubuh badan, dia boleh faham dari sudut kata-kata. Kalau dia tahu je ada satu mana-mana perbuatan, tingkah laku, perkataan yang bapa dan mak dia boleh jadi sedih, sepatutnya anak ni buat apa? Elakkan. Sepatutnya anak-anak buat apa? Menggembirakan hati kedua ibu bapa dia. Itu kita dapat belajar. Baik, mari kita baca. Ada satu hadis, muka surat 105, kisah seorang lelaki. Dia ni nak pergi hijrah, nak ikut Nabi hijrah, keluar daripada Mekah nak pergi hijrah. Tetapi lelaki ni dia ada mak. Kita tengok cerita dia. Sabda Nabi SAW daripada perawi pada seorang sahabat mengatakan, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia berkata, lelaki ni kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, jitu ubayi'uka 'ala al-hijrah. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak berbai'ah ni untuk hijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan yabkiyan, menangis. Dia nak ikut hijrah ni. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak ikut kau keluar hijrah, tapi dalam masa yang sama aku ada ibu dan bapa, tapi mereka sedih tengok aku keluar hijrah. Nabi SAW kata apa pada lelaki ni? Nabi kata, engkau balik kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Boleh faham cerita dia? Nabi kata apa? Tak payah keluar hijrah. Nabi kata, sebab lelaki ni dia ada keperluan dia. Nabi kata, kau balik, engkau gembirakan hati ibu dan bapa engkau seperti mana engkau telah membuatkan mereka menangis. Boleh faham So anak-anak ni dia kena alert. Kalau ayah tu duduk telefon, mak tu duduk telefon, tanya apa khabar, anak boleh tanya pula, mak telefon kenapa mak? Sudah. Betul. Zaman sekarang ni anak sibuk, sehingga kan bapa pula yang pergi ke rumah anak.
Betul tak? Kita jumpa banyak di stesen bas, tanya pakcik pergi mana, pakcik nak pergi rumah anak pakcik. Allah, sepatutnya anak yang pergi ke rumah ibu dan bapa dia, bukan bapa dia pergi ke rumah anak-anaknya. Tapi anak zaman moden ni, sibuk. Betul. Mak tanya bila nak balik, nantilah mak, nantilah. Tapi ibu bapa zaman sekarang ni dia faham, tak apalah, anak dia sibuk, dia usaha juga pergi jumpa anak dia dan cucu dia. Betul tak? So kalau balik kampung ni, mak tanya, dah nak balik dah? Sudah. Dia cakap perkataan dia tahu, dia akan sedih. Faham tuan-tuan? Ini tindakan yang pertama. Okey, tindakan yang kedua, anak-anak Nabi Yaqub ni sepatutnya kita dapat belajar kat sini, kita cuba menggembirakan hati ibu bapa dengan mengasihi orang yang dikasihi oleh mereka. Sepatutnya anak ni dia kena tahu, ayah aku ni, mak aku ni kalau dengan adik bongsu ni, dia orang ni sangat bagi perhatian. Jadi anak yang sulung tu dia tahu dah. Jadi dia cuba, sepatutnya dia kena tangkap, dia kena ambil hati ibu dan ayah dia dengan memberikan perhatian kepada orang yang mak dan bapaknya sayang. Boleh faham tak maksudnya? Contoh, mungkin mak dan ayah dia ni sangat rapat dengan kakak dia ke, dengan pak saudara dia ke. Sepatutnya anak-anak cari jalan macam mana nak gembirakan ayah ni. Dapat tuan-tuan? So ni cerita ibu bapa. Nak cerita panjang-panjang kan sedih pula. Tak boleh kampung ni. Contoh. Okey, ini cerita tentang ibu bapa. Okey. Tindakan yang ketiga yang kita dapat belajar daripada ayat tadi, kita kena menghindari sifat lalai, yang kadang-kadang lalai itu boleh mengundang bahaya. Dalam masa kita belajar ni, kita kena ambil apa? Apa pun sudut, jangan lalai. Hati-hati. Buat sesuatu itu dengan penuh perhatian. Kalau lalai, boleh menyebabkan apa? Berlaku sesuatu yang bahaya. Baik, kita masuk kepada ayat nombor 14. Tapi waktu pun sudah masuk nak ke 20 minit kot. Saya tak dapat nak tengok jam ni. InsyaAllah kita sambunglah pada keesokan pagi, dan kita lihat adakah Nabi Yaqub ni dia bagi juga Nabi Yusuf itu dibawa oleh anak-anaknya, walaupun dia tahu kalau Yusuf ni keluar dia akan sedih. Dan kita akan tengok macam mana pengorbanan seorang bapa kepada anaknya. Tetapi adakah anak melihat apa yang ada pada ibu dan bapanya? Moga-moga kita dapat manfaat. InsyaAllah kita sambung pada ayat 14, 15 pada hari yang berikutnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.